Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar para pelajar sekalian? Jadi insya-Allah juga akan sambung kita punya pelajaran dekat modul 1 bahagian 3. Seperti biasa juga akan terangkan beberapa soalan, kemudian di akhirnya nanti juga sertakan sekali dengan latihan untuk murid-murid buat latihan kat rumah. Kemudian lepas buat latihan ambil gambar, kemudian lepas ambil gambar bolehlah hantar latihan tersebut ke nombor yang tertera di bawah ni, supaya cikgu boleh tanda dan juga akan pulangkan semula kepada para pelajar. Jadi para pelajar boleh melihatlah di mana kesalahan atau kelemahan yang perlu dibaiki. Penting dalam kita belajar pelajaran seperti matematik ni, kita kena buat latihan, kemudian kita kena tahulah apa sejauh mana kita punya tahap kefahaman dengan membuat latihan. Jadi untuk tahu kita punya tahap kefahaman, kita perlu tahu di mana kelemahan atau kesilapan yang kita lakukan. Baik, cikgu pergi terus soalan yang pertama. Okey, soalan pertama 6 markah, ada dua soalan A dan B. Okey, diberi bahawa matriks P 1 8 negatif 3 12 dan matriks Q 1 per n 12 negatif 8 m 1 dengan keadaan PQ sama dengan 10 01. So sebenarnya ini adalah matriks identity. Jadi murid-murid kena tahu bahawa matriks darat dengan matriks songsang dia akan dapat matriks identity. Jadi sebenarnya daripada sini kita dah boleh tahu bahawa sebenarnya Q itu adalah matriks songsang bagi P. Macam mana nak apa formula nak dapatkan matriks songsang? Cuba sertakan dia punya formula. Katalah A itu kita punya matriks. Jadi dapatkan matriks songsang bagi A, pertama sekali kita dapatkan dia punya, kita panggil sebagai determinant ataupun penentu kan. Penentu, kemudian A dengan D ni bertukar tempat. Nampak? A dengan D bertukar tempat dan C dengan D ni tukar dia punya positif negatif ya. Jadi ini A darab dengan D, kemudian tolak dengan B darab dengan C. Okey, so sekarang ni kita punya matrik adalah P dan kita punya matrik songsang tu adalah Q. Jadi kita dapatkan matrik songsang untuk P, kita akan dapat Q lah ya. So berdasarkan formula ni, okey, pertama sekali dapatkan dia punya determinant 1 darab dengan 12 tolak 8 darab dengan negatif 3. Yang ni pula bertukar tempat. Ini jadi 12, 1 kat sini. Ini positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. So kita akan dapat 1 per 12 tambah dengan 24 dapatlah 36. So ini adalah matrik songsang untuk P, iaitu Q lah. Jadi kita bandingkan dengan yang asal ini. Sebab kita bandingkan, pasal tak ni 12 sama kan? Sama dengan 12. Ini negatif 8 sama dengan negatif 8. 1, 1. Jadi M berapa M? Jelaslah M adalah sama dengan 3. Okey, berapa N? N adalah sama dengan 36. Jadi sebenarnya kita dapatkan Q ni adalah daripada matrik songsang P. Dan dapat kita bandingkan dengan soalan tu. Okey, maka kita dapatlah nilai M dan juga nilai N, iaitu M sama dengan 3, N sama dengan 36. Itu soalan yang A. Okey, soalan B. Jadual 1 menunjukkan harga kemeja T bagi dua jenama yang dijual di sebuah kedai. Ini jenama R, harganya RM8 per unit. Kemudian jenama S, harganya adalah RM12 per unit. Pada suatu hari tertentu, bilangan kemeja T berjenama R dijual oleh seorang pekedai adalah 3 kali bilangan kemeja T berjenama S. Jadi R sama dengan 3S lah. Jumlah jualan kemeja T yang diperolehi pekedai itu pada hari itu adalah 432. Dengan menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kemeja T bagi setiap jenama yang dijual oleh pekedai itu. Jadi kita nak tahu berapakah bilangan R dan berapakah bilangan S. Baik, ini tadi yang daripada pertama dia kata sebab ni R sama dengan 3S. Jadi kita pindahkanlah. So ni S positif, bawa sini jadi negatif. Jadi R tolak dengan 3S sama dengan kosong. Sebab dia tak ada sini jadi kosong, persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua, sebab harga untuk R tu adalah RM8, harga untuk S adalah RM12 dan hasil jualan adalah 432. Jadi pertama 8R tambah dengan 12S sama dengan 432. So kita dah ada dua persamaan linear. Sebelum ni kita pernah dah belajar, dan sekarang persamaan linear kita boleh menggunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Tapi soalan ini dah bagi tahu dah kena gunakan kaedah matriks. Jadi murid-murid tak boleh guna kaedah lain, mesti menggunakan kaedah
matriks. Kalau kita gunakan kaedah lain, takut memang kosong markah, ya. So kita gunakan kaedah matriks. Okey, macam mana pindahkan persamaan ni ke dalam bentuk matriks? Ini R, maksudnya 1, ini 8, 8, ini negatif 3, ini 12. Okey, so ni kita punya unknown lah, ataupun kita punya yang nak cari R dan juga S. Sama dengan, nampak ni kosong, kosong, sini sama dengan 432. Okey, dia punya step adalah sebenarnya untuk dapatkan R dengan S. Matriks ni, kita dapatkan dia punya matriks songsang, kemudian kita darab dengan jumlah ni. Jadi sebenarnya sama macam di atas tadi, kita dapatkan dia punya matriks songsang, okay, dapatkan dia punya determinan seperti biasa, 1 kali dengan 12, 8 darab, tolak dengan 8 darab dengan negatif 3, kemudian ni berpindah lah. Ini jadi sini 1, sini 12, sini negatif 8, jadi positif 3. Sama sebenarnya dengan soalan yang atas tu, sama. Okay, jadi dia punya jawapan pun samalah. So kita akan dapat 1/36, 12, 3, negatif 1, negatif 8, 1, darab dengan jumlah tadi, 0, 432. Okay, macam mana nak darab? Ni, dia bentuk macam ni, bentuk L kan. Ni pula L terbalik daripada bawah ni, naik atas ni balik. So jadi 12 darab dengan 0, 3 tambah dengan 3 darab dengan 432. Kemudian negatif 8 darab dengan 0 tambah 1 darab dengan 432. So kita dapatlah 1296. Okey, 432. Ingat, atas tu adalah R, bawah tu adalah S. Ini adalah R, ini adalah S. So, berapa R? 1296 bahagi dengan 36, dapatlah 36. Okey, kemudian yang kedua 432 bahagi dengan 36, dapatlah 12. Boleh ya? Baik, soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua zarah A dan B dalam tempoh 22 saat dan 24 saat masing-masing. Okay, graf RSTU mewakili pergerakan zarah A, mana RSTU untuk zarah A, dan graf NN mewakili pergerakan zarah B. Ini pergerakan zarah B, ini pergerakan zarah A. Ini adalah graf laju dengan masa. So pada laju, jarak bahagi dengan masa kan. Baik, nyatakan laju seragam dalam meter per saat zarah A. Apa maksud laju seragam? Maksudnya laju itu tak berubah, sama je, maintain saja. Jadi pada graf ni, graf laju dia meningkat kan. Kemudian sini dia seragam, maksudnya dia tak berubah. Okey, dia bergerak 1 meter per saat saja, sampailah daripada minit 10 sampai ke minit 18. So berapa dia punya laju seragam zarah A? 21 meter per saat. Okey, kemudian yang B, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 zarah A dalam 6 saat yang terakhir. Ini zarah A 6 saat yang 6 saat yang terakhir. Ini 24 untuk dapat 6 ke inilah 18 ya. So inilah dia punya kita cari dia punya kadar perubahan laju. Berapa? So, nak dapatkan kadar perubahan laju, kita perlu dapatkan dia punya kecerunan. Dan dapatkan kecerunan, kita perlukan 2 titik. So, kita ada ini titik 1, titik yang kedua. Titik yang pertama ni ada 18.21, titik yang kedua ni 24.0 kan. Okay, so kita dah ada ni 24.0, 18.21. Tak kisahlah mana-mana pun, ini di depan, ini di belakang, sama aja. Yang penting titik tu kena dapatkan 2 titik. Okey, guna formula kesusunan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 bahagi dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Masukkan dalam formula 21 tolak dengan 0 bahagi dengan 18 tolak dengan 24. So kita akan dapat negatif 21 per 6 ataupun 21 bahagi dengan negatif 6. So kita akan dapat negatif 5.5 meter per saat kuasa 2. So dengan kata lain, dia punya kadar kelajuan tu menurunlah dengan kadar negatif 3.5 meter per saat kuasa 2. Okey, kemudian C. Diberi jarak yang dilalui oleh zarah B adalah sama dengan jarak yang dilalui oleh zarah A. Hitungkan nilai V. Kita dah tahu berapa dia punya laju pada masa inilah kosong saat ni. Baik, apa dia jarak? Jarak sebenarnya untuk graf laju dengan masa, jarak adalah luas kawasan ni. Okey, kalau nak tahu berapa jarak A, ni jarak A luas kawasan bawah ni. Kita ada apa ni? Dalam ni ada trapezium segi 4 tepat, kemudian segi 3. Kemudian untuk
zarah B di segitiga je. So cari ni. Dan dia kata jaraknya adalah sama. Jadi kita cari dulu berapa jarak A dan cari pula berapakah jarak B. Okey, so berapa jarak A? Jarak A ni dah luas RSTU. Okey, yang pertama luas trapezium tu 1/2 V tambah dengan 21. Nampak 1/2. So ni V tambah dengan 21. Okey, kali dengan 10. Bawah ni 10 kan. Kemudian tambah dengan berapa? Ni 8 kali dengan 21. Kemudian darab pula dengan luas segitiga ni. So kita akan dapat ni lah. 8 tadi tu yang segi 4 sama tu. 10 darab mana tadi? 8 darab dengan 21 tambah ini luas segitiga 1/2 darab dengan 21 kali dengan 6. So kita selesaikan seperti biasa, darab, kemudian kita tambah. Ini 168 tambah 63 kita akan dapat 5V tambah dengan 336. Ini adalah luas ataupun jarak untuk zarah A. Untuk zarah B, ni luas segitiga ni. Okey, luas segitiga ni mudah ajalah. Berapa? 22 darab dengan 36 kan. 1/2. Okey, 22 darab dengan 36 dapatlah 396. Dan kita jaraknya adalah sama. Maksudnya sama. Jadi 5V tambah dengan 336 sama dengan 396. Samalah. Okey, ini positif bawa sini jadi negatif, tolak, kita akan dapat 60. So ni darab 5V bawa ke bahagi ini jadi bahagi, jadi dapatlah 60 bahagi 5 sama dengan 12. Jadi nilai V itu adalah 12. Baik. Soalan yang ketiga. Dalam rajah 3 O ialah asalan. Garis lurus JK ada selari dengan garis lurus RS. Apa maksud selari? Dia punya kecerunan adalah sama. So ini adalah kecerunan yang sama. Diberi persamaan garis lurus KR. Mana KR? Ini KR adalah Y sama dengan 2X tambah dengan 2 dan titik R terletak pada paksi Y. Okey, cari. Pertama, pintasan Y bagi garis lurus KR. Okey, sebenarnya untuk dapat garis lurus KR ni, sebab dah diberi persamaan, ini persamaan YMX plus C. So, ini adalah nilai C. Apa dia C? C adalah pintasan Y ni. Okey, Y sama dengan MX plus C. So, C adalah pintasan Y. Jadi, daripada persamaan ni, kita boleh terus dapat nilai Y lah. Pintasan Y itu sama dengan 2. Okey, kemudian persamaan garis lurus JK. Okey, persamaan garis lurus JK. Okey, sama juga persamaannya adalah YMX plus C. Jadi, untuk dapatkan persamaan JK, kita perlu tahu berapa dia punya kecerunan. Okey, kita tak cukup maklumat untuk dapatkan kecerunan ini, tapi kita boleh tahu daripada sini. Sebab apa? So, R ni tadi kita dapat 2. So, masuk titik R ni adalah 02. Okey, kita dah ada titik 02 dan juga 40. So, daripada sini kita boleh dapatkan dia punya kecerunan. Masukkan saja Y2 tolak dengan Y1, 0 tolak dengan 2, kemudian 4 tolak dengan 0 sama dengan negatif 1/2. Jadi masuk dalam persamaan YMX plus C, Y sama dengan kita punya M 1/2, X tambah dengan C. Berapa C? Okey, kita dah ada ni titik J ni. Daripada sini kita boleh dapatkan berapa dia punya nilai C. Masukkan saja, iaitu ini nilai X yang adalah nilai Y. Okey, masukkan. So Y8 sama dengan 1/2, X kita negatif 2 tambah dengan C. So, berapa C? C adalah, darab ni 1. Okey, boleh potong-potong, 1. Kemudian, berapa C? C adalah 8 tolak dengan 1 sama dengan 7. So, berapa dia punya persamaan? Masukkanlah nilai C dah 7. Y sama dengan negatif 1/2, X tambah dengan 7. Okey, kemudian terakhir, pintasan X bagi garis lurus JK. Okey, pintasan X bagi garis lurus mana? JK. Kita nak tahu sini berapa. Okey, so sini. Ujung ni lah sebenarnya kalau ada. Okey, apa dia pintasan X? Pintasan X adalah nilai X pada Y sama dengan 0. Jadi kita dah tahu dah punya persamaan, masukkan saja. Okey, berapakah nilai X masa Y sama dengan 0? Ingat, pintasan X adalah berapakah nilai X masa Y 0. Pintasan Y adalah nilai Y masa X 0. So, kita nak cari berapa pintasan X. Jadi, Y sama dengan 0. Masukkan dalam formula. Okay, so kita akan dapat pindahkan seperti biasa. Maka, kita akan dapat Y0 1/2X tambah dengan 7. Okay, bawa ke sana jadi positif. Okay, ini darab dengan 7 sama dengan 14. Okay, kemudian X sama dengan 14. Okay, 2 darab 7 lah 14. Boleh ya?
Oke, itu saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat